itulah dia luahan daripada Janaki Krishnan yang telah pun tular di media sosial dan dibawa oleh pelantar-pelantar berita di seluruh negara. Ya, dan pastinya ini kisah yang akan menyentuh hati setiap ahli keluarga, kan, berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi kita nak bagi satu penghormatan yang sangat istimewa buat Janaki Krishnan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami di sini. Dan ingin kita ucapkan juga selamat tahun baru Tamil ya. Yeah, thank you. Terima kasih. Kita dapat saksikan walaupun pendek visualnya, tetapi saya pasti ramai yang tersentuh hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Janaki, ataupun lebih mesra dipanggil Janu. Nah. Ataupun JK lah. Okey. JK. Ini nama glamour JK ya. Jadi untuk JK dah berapa lama menziarahi kubur ayah sejak beliau meninggal? Ayah meninggal pada 20 Januari 2019, dah 6 tahun. So macam saya sebab saya bekerja, saya tak selalu dapat pergi ziarahi. Mungkin dalam 2 bulan sekali macam itulah. Tapi kalau Deepawali ke, raya ke, tahun baru ke, memang kita orang selalu pergi. Orang yang sangat bertanggungjawab menjaga kubur ayah adalah husband saya. Dia kalau boleh dia dalam 2 minggu sekali ataupun paling kurang dalam sebulan sekali dia akan sentiasa pergi melawat, siram air. Yang tu memang rutin my husband lah, memang dia selalu buat. Okey JK, mungkin kita nak lebih jelas tentang latar belakang keluarga. Mungkin Jackie boleh ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya membesar di mana dan arwah ayah, kan, bagaimana memeluk Islam. Okey, arwah ayah saya ni dia sebenarnya baik. Dia sangat berdisiplin, dia sangat stern orangnya. So kita orang pun nak bercakap dengan dia pun takut. Tapi masa dia memeluk Islam, kita tak tahu. Tapi I tak tahulah sama ada dia dah bercerita dengan mak saya ke, itu saya tak pasti. Tapi bila saya nampak perubahan sikap mak saya, dah nampak yang something is wrong lah. Lagipun kampung saya tu kampung yang sangat kecil. So semua orang kenal semua orang. So kalau I pergi mana-mana, I balik sekolah, pergi sekolah pun dah ada orang mula tanya, bapa you dah masuk Islam ke? So kita pun macam like, ya ke? So bila I dah mula bertanyakan dengan mak I, mak I pun dia dah ceritakanlah kepada kita orang, ya, ayah dah masuk Islam, ayah dah kahwin lain macam tu. Memang sangat sedih, sangat-sangat sedih. Cabaran yang sangat mencabarlah nak melalui, nak menerima. Memang teruk. Tapi okeylah, ayah saya seorang yang sangat bertanggungjawab. Dia walaupun dia dah masuk Islam, sepatutnya memang tak boleh bersama, kan. Tapi dia sentiasa datang melawat kami. Masa time Deepawali memang dia akan ada bersama kami. Time raya pun dia balik raya dengan kita orang. Masa saya graduate, dia ada bersama kami. Abang saya kahwin, kakak saya kahwin, saya sendiri kahwin. Dia sentiasa berada di sisi kami. Tanggungjawab dia sebagai ayah dia tak pernah lepaskan. And masa mak saya meninggal, dia ada bersama kami. Dia sebagai seorang, nak cakap macam mana, ex-suami ke, saya tak pandai lah. Dia berada di sana, dia cuba sedaya upaya dia membantu apa yang semuanya dia boleh buat. Memang dia serba bolehlah, dia memang buatlah. Walaupun susah nak terima hakikat yang dia dah masuk Islam dengan cabaran kita orang lalui dalam 3 tahun, 4 tahun, tak tahu mungkin 5-6 tahun pun saya tak pasti. Tapi dengan sikap yang dia tunjuk sebagai seorang Islam, sebab kadang-kadang masa time bulan puasa ni dia datang juga singgah rumah kami. So sebelum dia datang tu dia dah siap cakap dengan saya, apa puasa tu hari ni? Nak buka puasa pukul 7 ke pukul 6.30 ke? Suruh mak buat something lah. So masa tu mak I pun okeylah, mak I pun very good. Mak nak cakap mak I ni open minded tak adalah, tapi mak I kan orang zaman dulu. So tapi dia terimalah. So dia pun masak halal apa yang ada, dia akan masak. Suami tetap suami. Dia akan masak semua, sediakan semua. Semua bapa I datang, bapa I takkan tinggal sembahyang. It's very beautiful cara dia. Macam saya cakap dalam video tu, dia tak berdakwah dengan kami secara
terus macam tu. Tapi cara ditunjukkan kehidupan dia sebagai seorang Islam, beautiful. Dia tak tinggal tak tinggal puasa, setahu I lah dia tak tinggal puasa. Sembahyang tu sentiasa ada. Dia sentiasa bangga dengan keturunan dia. Sebab saya pernah dengar masa dia bercerita dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan India dia lah, dia akan cakap, saya dah masuk Islam, bagus, tapi saya orang India juga tahu, saya keturunan saya ni tahu. All that is very nice to hear. Saya rasa sekarang ni bukan semua orang boleh buat macam tu. Mungkin kebanyakan orang dah lupa ataupun cuba melupakan. Tapi kalau dari segi bapa saya ni, arwah ni very good. Keluarga dia tak tinggalkan, dia still jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah dan kehidupan dia sebagai seorang Islam, kehidupan baru dia. Cara dia gambarkan is very beautiful. Mungkin daripada sudut pandangan Janu lah, yang dah bersama dengan ayah sewaktu penghijrahan beliau. Mungkin saya nak bertanya daripada sisi ada orang yang berpendapat bila kita masuk Islam atau memeluk agama Islam, dia dah masuk Melayu. Dia bukan masuk Islam, dia masuk Melayu. Ya, masuk Melayu. Mungkin pandangan Janu di sana. Saya tak berapa arif dalam segi agama ni, tapi bagi saya sama ada, tak kisahlah you bangsa apa, kaum apa, saya rasa itu tak penting, tapi sikap yang kamu tunjukkan, sikap kasih sayang, sikap prihatin, kasih sayang, mengambil berat, itu mencerminkan siapa kamu dan apa agama kamu. Saya rasa itu yang paling penting. Semua rakyat Malaysia mesti mempraktikkan benda tu. Susun kata yang begitu indah. Terima kasih Janu. Terima kasih. Kalau kita saksikan tadi kan macam Janu memang sentiasa menziarahi kubur arwah ayah, kan, suami, pastinya orang yang paling dekat ni. Ya. Jadi secara tidak langsung pun sebenarnya Janu dan suami mempelajari sedikit demi sedikit kan tentang bagaimana agama Islam dan sebagainya kan. Kalau pergi ke kubur tu memang kita tengok tadi pokok tu rendang je. Itu memang tanam 6 tahun lah maknanya pokok tu ya. 6 tahun sebab masa tahun pertama ayah meninggal, pokok tu kecil kan. So my husband, I rasa almost setiap minggu dia akan pergi siram bunga. Oh begitu. Walaupun saya jarang, tapi my husband is very good. Dialah yang jagalah saya. Saya rasa dialah every week ke at least sebulan sekali tu memang dia akan pergi siram apa semua. Janu ada berapa adik-beradik? I 5 orang adik-beradik, saya anak keempat. Anak keempat. Jadi adakah sokongan ni dikongsi dengan adik-adik dengan keluarga yang lain? I rasa adik-beradik I tak ada masalah. Masa macam mana saya menerima ayah I, adik-beradik I pun tak ada masalah. Dia orang pun okey. Cuma when comes to mak, kita orang tercabar sikit lah sebab mak kan orang lama. Dia untuk dia ayah adalah segala-galanya. So dia rasa macam tertipu. Banyak cabaran. Tapi slowly lah kita slow talk dengan dia. Macam saya cakap dengan mak I, dah tua. Tak lama hidup di muka bumi ni. So tak payah nak gaduh-gaduh. Senang untuk saya cakap macam ni, tapi ibu saya yang tahu lebih kan. Tapi alhamdulillah dia pun terima. So macam like penghujungnya macam setiap perkahwinan, setiap majlis-majlis yang penting tu ayah memang ada di sana. So mak pun okeylah, dia dapat terima lah. Tanggungjawab tetap dilupakan. Dan begitu juga Janu, tanggungjawab sebagai seorang anak kan, dan suami you sebagai menantu. Diteruskan walaupun sehingga ke akhir hayat. Ya, saya rasa sangat bertuah sebab masa ayah nazak di hospital, ayah mengembuskan nafas yang terakhir bersama saya dengan suami saya di sisi dia. So saya rasa saya sangat bersyukur sebab saya rasa saya insan yang terpilih. Bapa seorang yang mualaf, anak seorang yang Hindu,
it's a very beautiful memory. Saya tak sedih tapi bersyukurlah saya berada di sana. Dan apa yang lebih indah adalah kisah yang dikongsikan bersama penonton-penonton kita, bersama dengan rakyat Malaysia yang berkongsi inspirasi. Puan Janu, semua teruskan. Terima kasih banyak-banyak Janu. Thank you so much. Thank you. Ini selamat Hari Raya apa? Pastinya itu satu tajuk yang sangat menyentuh hati kita. Dan kita mendoakan agar roh arwah ayah Janu akan ditempatkan dalam taman syurganya, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin.